Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambungan kat mana? Muka 5. Dan boleh diperbuatkan. Itu lah. Tengah tu muka surat 5 tengah. Mengaji payah, cuti lama pula. Tengok pada kata dia, dan boleh diperbuatkan mungkin dan meninggalnya mungkin. Oleh kerana kita cuti sebulan, kita tengok matan dia, tengok hak dalam korongan tu. Kalau tidak kita tak tahu dia duk cerita apa ni. Cuti lama makan kuih raya, ketupat lemang. Kita tengok kat mana? Kerana, saya nak laju je. Saya nak baca tu 3 baris pada atas dalam kurungan tu. 2 baris pada atas. Kerana makna Tuhan itu tupanan bagi yang lain. Tuhan-Tuhan ni tupanan bagi yang lain, dipanggil tempat tumpang. Yang terkaya daripada tiap-tiap yang lain. Dia tak berhajat daripada yang lain sekali-kali. Dan tiada yang terkaya daripada yang lain. Sesuatu zat itu, dia takkan berhajat kepada yang lain, melainkan dia tu zat yang bersepakai dengan sebelah sifat. Yang lagi akan datang. Tu pun kita dah baca dah. Nak nama Tuhan ni, dia mesti suatu zat. Bukan jisim. Zat. Yang bersepakai, yakni bersifat dengan sebelah sifat. Dia panggil dengan sifat istirna. Sifat istirna. Nanti kita akan cerita. Dia pun kata yang lagi akan datang. Itu. Dan yang kedua, nak nama Tuhan ni maha suci daripada lawan-lawannya. Lawan-lawan sebelah sifat. Apa maksud? Tak ada segala sifat yang mustahil ke atas dia. Ini dia panggil apa dia ni? Maha suci ni. Dia panggil istihalah. Tu Saleh rajin duk peringat ni. Istihalah. 20 yang wajib, 20 yang mustahil. 20 yang mustahil tu bukan 20 tu. Jadi 20 ni yang maha suci daripada 20 tu. Dia panggil istihalah. Istihalatul mustahilat wajibatun. Sebab 20 yang wajib duduk di Allah. 20 yang mustahil duduk di Allah. Takkan pula duduk di Allah. Istihalah tu.
Istihalah mustahil tu yang duduk di Tuhan. Apa makna? Maha suci. Apa maksud? Bila Tuhan ada, maka taklah tiada. Tiada tu mustahil. Tak tu istihalah. Tuhan ada, tak tiada. Tuhan sedia, tak baharu. Tuhan kekal, tak binasa. Tuhan mukhalafah, tak menyamai. Tak tu yang masuk. Itu istihalah. Ni kalau betul ni, ini contoh wajib. Lawan dia apa dia? Bengkok. Tu. Lawan dia bengkok. Macam mana nak masuk bengkok ni dalam betul? Tak bengkok. Hukum bengkok ni tak bengkok. Jadi bila betul, tak bengkok. Tak bengkok tu yang masuk. Dan ni ada duk pekah dia kata apa? Hak duk kata 20 yang wajib ni duk di kalimah. Aduh, kan dalam kitab tauhid kata duk di kalimah la ilallah. 20 yang wajib tu sifat Tuhan kan sifat kalimah. Yang hang duk ajak kata 20 tu sifat Tuhan. Bukan hang letak dekat kalimah pula. Tu. Tak makna kalimah. Apa makna kalimah? Makna kalimah la ilaha illallah. Allah jua Tuhan. Makna Muhammad Rasulullah. Muhammad anak Abdullah tu. Tubuh Muhammad. Muhammad tu lah. Hak kita tak faham tu. Tu. Itu makna Muhammad Rasulullah. Arti dah. Ni banyak kali ulang lah. Dia passion tu ilmu tauhid ni kena ulang. La ilaha illallah. Arti dia. Tiada Tuhan melainkan Allah. Maknanya apa? Maknanya Allah Tuhan aku. Yang lain tak. Tu. Muhammad Rasulullah. Artinya Muhammad tu utusan Allah. Maknanya apa? Muhammad anak Abdullah tu lah. Itu makna dia. Macam kita kata baqaratun. Ishtari baqarah. Beli sat baqarah. Ishtari tu beli. Tolong beli lembu. Lembu artinya, baqarah artinya lembu. Maknanya apa? Bukan nak pergi beli Lembu. Beli tu. Haduk makan rumput tu. Haduk makan rumput tak tu. Jadi bila kata la ilaha illallah. Tuhan la ilaha tu bilang Allah tu lah. Muhammad Rasulullah. Tuhan dia siapa? Muhammad tu. Tu. Itu dia panggil masadak. Masadak. Tu pun ada orang duk tak reti. Dia kata apa? Zikir Allah, Allah. Allah ni tak ada makna. Adalah tak ada makna. Dia duk faham makna tu terjemah. Tu. Dia kata zikir Allah, Allah tu kan ada makna. Zikir tak ada makna. Dia duk faham Allah tu. Memang Allah ni kalau kita maknanya, apa makna? Dia faham arti. Makna kita kata apa? Tuhan lah. Artinya Tuhan. Bukan ada makna kita sebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bila disebut Allah, apa maknanya? Tuhan nak kita sembah tu lah. Tu makna dia. Makna Allah dia. Sebab tu dalam kitab dia tahu. Makna Allah, az-zat al-wajibatul wujud. Zat yang wajib ada. Tu makna Allah. Zat yang wajib ada. Az-zatu wajibul wujud. Zat yang wajib ada. Al-mustahiqqu lil ibadah. Yang berhak bagi ibadat. Tu Allah. Kan ni kita duduk mengaji ni. Tu panan ni. Dia boleh kata Allah, Allah bukan mana. Sebab di kepala otak dia. Dia faham. Allah tu, makna tu dia faham terjemah. Memang Allah mana ada terjemah dia. Terjemah dia Tuhan. Duk zikir Tuhan, Tuhan. Bukan ada apa dia tak. Kalau subhanallah. Ada makna dia tak. Maha suci Tuhan, Maha suci Tuhan. Alhamdulillah. Puji-pujian bagi Allah. Puji-pujian. Ada makna dia tak. Itu bukan makna, tu arti. Bila disebut Allah. Lepas tu orang ahli tasawuf yang tinggi dia sebut Allah, Allah, Allah. Lebih dahsyat daripada la ilaha illallah. Tapi jangan kita berkata la Allah tu koman dah. Orang dia tak sama taraf. Dan di antara zikir hakikat dengan syariat, dia kena utama syariat. Sebab syariat ni untuk kita. Syariat untuk semua. Nabi Muhammad ni dia akan bawa syariat. Kadang-kadang puak ni duk pergi pelaga. Nabi Muhammad tak terbang pun macam mana wali-wali terbang. Dia pergi duk puasa macam tu. Kan? Ni Nabi Muhammad tak zikir pun hu-hu. Puak ni duk zikir hu-hu. Kan? Nabi Muhammad kata apa dah? Afdalu zikri la ilaha illallah. Hang duk pergi kata zikir Allah, Allah afdal.
Dia sampai dia pening sampai tara tu puak ni. Tanya Tok Guru mana pun, cuba tanya Tok Guru. Tok Guru, zikir yang paling baik apa dah? La ilaha illallah. Yang kita duk bahas ni, hu ni, itu martabat lain. Kita bukan kita kata sehingga puak ni gelak apa? Puak zikir hu. Puak macam saya ni, puak hu. Kita bukan duk tolak zikir la ilallah. Hak tu semua maklum. Hak tu jangan jadi budak-budak. Hak tu memang dah. Tok Guru pun kalau nak meratib dah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Ada afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Semua Tok Guru zikir macam tu. Tu. Cuma hu ni nak abang kata apa? Buat apa tak boleh pula nak zikir Allah. Buat apa tak boleh pula? Cuma kita zikir la ilallah. Zikir Allah boleh. Tapi mereka kata apa? Pok ni zikir Allah. Tak zikir la ilallah. Apa tak lagi hu? Tak ni kalau cerita saat ni sampai saya kena pula ni. Masuk dalam YouTube tu, aku kena pula. Dia payah sembang dengan budak-budak. Payah. Depa lah ni, depa duk pelagang. Ni Muhammad pun tak zikir hu. Jangan Nabi Muhammad tak sah duk pergi banding ni ada. Nabi Muhammad pembawa syariat. Dia duk makam hakikat paling tinggi. Hakikatul haqaiq. Tapi dia punya hidup dia syariat. Sebab Nabi Muhammad ni dia nak terbang boleh. Allah boleh tak bagi dia terbang? Tak boleh pula. Tambah pula Nabi Muhammad. Bukit Uhud pun tawar dia nak jadi mah. Dia tak mau. Sebab Nabi Muhammad ni kalau dia terbang, siapa nak ikut dia? Kalau dia panggil malaikat, siapa nak ikut? Dia suruh puasa, dia tak apalah, tak lapang, tak jenak. Dia suruh kahwin, tak apa, dia tak nak nafsu. Dia suruh cari rezeki, dia tak apalah. Dia pasal nak mah, dapat mah. Ni Muhammad apa saja dia boleh buat. Dia duduk tempat di kun payakun. Dia nak boleh dapat, tapi dia tak mau. Dan Allah pun tak bagi dekat dia. Bukan bermakna dia tak sampai tahap Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir ni, kalau kira karamat dia lebih dahsyat daripada apa yang ada kat Nabi Muhammad. Tapi hak Nabi Muhammad siapa nak tiru tak boleh. Lepas tu kata hampa kena keti. Hampa ni hak pok-pok duk dengar. Pok-pok duk dengar bukan tuan-tuan. Ni kata ustaz duk kata kami. Hampa kena keti. Jadi payah bila orang tua bercakap ni. Mereka nak nilai ikut cara budak-budak. Kan jadi payah. Kita duk cerita Tuhan, dia duk faham Doraemon. Kita duk cerita Tuhan, dia duk faham Transformer, Batman. Otak dia duk fokus Batman, Superman. Jadi payah. Lah ni tutup kali cakap orang tak percaya. Dia tengok dalam YouTube. Cakap orang komen lah. Penglipur lara. Ustaz tak panggil ustaz dah. Azhar Idoh panggil gitu dah. Pak Derui panggil gitu dah. Ustaz Azhar Idoh berkenal lah ni. Dia pun tak percaya dah ni kat ustaz. Sebab dia duk diajak macam tu. Jangan duk percaya pokok tu ni duk cerita mimpi, penglipur lara. Tu. Alah ni depa duk ajak macam tu. Payah lepas raya ni dia raja nak beletiak. Baik. Itu la ilaha illallah. Jadi pertama dia mesti bersifat dengan sifat yang wajib. Kemudian maha suci. Maha suci nah istihalah. Tidaklah segala lawan-lawan. Ni baru nak masuk hak kita malam ni. Dan boleh diperbuatkan mungkin dan meninggalkan mungkin. Boleh ni memperbuat mungkin dan meninggal. Dia panggil jaiz. Boleh tu dia panggil jawaz. Bersepakai dengan sebelah sifat tu dia panggil wajib. Bersepakai tu dia panggil wujub. Kemudian dia kata apa? Dan maha suci lawan-lawan. Lawan-lawan tu mustahil. Maha suci tu istihalah. Diperbuat mungkin dan meninggal tu dia panggil jaiz. Boleh tu dia panggil jawaz. Agak pening sikit lah. Tapi nak buat macam mana?
Kita mengaji kena mengaji passion tu. Dan ni kena mengaji payah-payah. Duk mengaji cara mudah-mudah tu. Tok Guru nak cerita, dia tak mau nak percaya dah. Ni apa duk cerita dalam-dalam ni semua ni, kurapat semua ni apa, dia panggil apa? Dia panggil Israiliyat lah apalah. Boleh tu dia panggil jawaz. Sebab tu saya sebut dulu lah. Aqaidul iman, wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, jawazul jaizat. Tiga-tiga ni wajib. Mesti di Tuhan. Ini yang perlu kita kena i'tikad. Kalau kita duk mengaji kudrat iradat saja tanpa kita orang panggil isbatkan mesti di Tuhan, tak jadi juga. Kalau kita duk mengaji hak mustahil, sifat mustahil Tuhan, duk pergi letak dekat Tuhan, tak kena juga. Kita mengaji hak wajib supaya kita nak isbat di Tuhan. Kita mengaji hak mustahil supaya kita nafikan di Tuhan. Kita nak nafikan. Contoh, sifat yang harus. Ni satu saya tak pernah cerita lagi. Banyak guru duk cerita apa? Mustahil yang masuk di istihalah. Kita duk bilang 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Duk di la ilallah. Dan kita faham, duk di Allah, duk di Allah. 1 yang harus duk di Tuhan kan? Adakah dekat Tuhan satu sifat yang harus? Dia dekat Allah, dia tak boleh ada satu benda pun yang harus. Dekat dia ada wajib dia. Hak mustahil kita kata apa? Hak mustahil tu istihalah. Habis tu satu yang harus tu. Kita faham macam mana satu yang harus tu? Dekat Tuhan ada satu sifat. Sifat tu harus. Salah. Kalau kita kata Tuhan memiliki sifat harus, maknanya dekat Tuhan ada satu sifat yang tak wajib. Sifat tu boleh ada, boleh tak ada dekat Tuhan. Hey. Ni orang pengen mengaji cara payah macam ni, nampak macam mana? Kami mengaji kat Tok Guru, bukan cerita macam ni. Dihabak sekali macam tu ya. Biar seolah macam apa? Alat tak fikah, hang faham tak faham. Bukan jenis macam saya duk cerita ulang. Dorah hendak. Tok Guru dia baca macam tu. Wujubul wajibat, istihalatu mustahilat, jawaz jaizat. Ni wajib di Tuhan. Dan begitu ya. Dia tak ada sekali lalu gitu ya. Hang faham ni Tuhan bagi. Kadang-kadang duk mengaji kat telefon, lah ni baru faham apa dah. Tapi buat-buat reti macam tu, badan baru reti lah. Satu sifat yang harum ni apa dah? Apa maksud satu sifat yang harum? Adakah Tuhan memilih satu sifat yang sifat tu harus? Ni satu soalan. Cuba jawab dia. Dekat Tuhan semua wajib belaka. Mana boleh? Sifat mustahil kan kita nafi dah. Kat Tuhan tak ada mustahil. Yang ada istihalah. Jaiz. Harus. Adakah dekat Tuhan sifat yang harus? Dekat Tuhan ni yang ada kat dia semua wajib. Semua wajib. Sebab tu kata ulama, sifat yang harun kita panggil je sifat yang harun. Dan dia bukan duduk di Tuhan. Dia panggil sifat tu, dia panggil sifat idhafiyah. Sandar je dekat Tuhan. Hakikat mana ada satu sifat yang harun, yang dengan sifat tu, dia buat mungkin, tinggal mungkin. Dah. Yang harus tu dia panggil apa dah? Buat mungkin dan tinggal mungkin. Itu dia panggil apa? Jaiz yang harus. Itu je. Yang wajib apa dah? Boleh membuat mungkin dan meninggal mungkin. Boleh tu wajib. Kalau tak boleh, mustahil. Maaf, payah sikit lah. Dia payah. Kita nak mengaji, kena mengaji payah. Jadi, wujubul wajibat wajibatun. Istihalatul mustahilat wajibatun. Jawazul jaizat wajibah. Buat mungkin, tak buat mungkin, itu harus. Itu dia panggil jaiz. Tapi boleh membuat mungkin, tak buat mungkin, itu wajib. Apa mana boleh? Bebas. Tuhan nak buat, tak mau buat, ikut suka. Itu wajib. Sebab tu kita kadang-kadang ada guru dia tekan kat istihalatu mustahilat. Tapi dia tak tekan satu yang harus. 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang harus duduk di la ilaha illallah. Satu yang harus tu duduk kat Tuhan kah? Adakah dekat Tuhan sifat yang harus? Tak ada.
Habis tu duk kata sifat yang harus. Tu lah kata kena mengaji bagi lama. Kena mengaji bagi lama. Kadang-kadang dia sampai tahap dah. Sampai tahap malas dah aku. Aku nak tumpu ilmu lain. Jadi payah satu dia bilang. Orang payah nak terima ni. Mengaji payah-payah ni. Sebab bila kita sembang-sembang, duk tanya, duk mengajak-mengajak dah. Tak boleh nak jawab kau. Tak boleh nak jawab. Tu hak boleh duk mengajak dah. Kadang kita sampai tahap lemah semangat. Apalah kita ni duk serang dengan pok-pok yang menentang sifat 20 ni. Hak geng-geng sifat 20 pun tak faham molek. Tak faham elok lagi. Sebab tu, pada yang kata apa? Boleh tu jawaz. Perbuat mungkin meninggal tidak punya jaiz. Jadi jawazul jaiz wajib. Jadi semua 50 aqaidul iman yang duk di Allah tu, semuanya wajib. Bukan mustahil tu. Bukan yang harus tu. Ketiadaan mustahil dan boleh yang harus. Ni dalam kitab Arab ada, kitab Jawi tak jumpa. Istihalatul mustahilat min jumlatil wajibat. Istihalah mustahil, dia masuk dalam kategori sifat yang wajib. Lepas tu kadang-kadang orang duk pipali, duk mengaji sifat yang wajib, lepas tu mengaji sifat mustahil pula. Ya hang tu pun tak mengaji. Mengaji sifat mustahil supaya kita nak hukum. Hukuman sifat mustahil adalah hukum sifat mustahil tidak. Hukum sifat yang wajib mesti. Hukum yang harus ialah boleh. Padan dan boleh. Lepas tu kita mengaji ni hukum. Hukum bagi aqaid, hukum bagi akidah. Hukum dia. Dia walaupun payah. Tapi kalau kita faham elok, kita akan kata apa? Betul juga duk kata ni. 20 yang wajib. 20 mustahil, duduk di la ilaha illallah. 20 mustahil itu binatang tu. Tak ada Tuhan, baharu Tuhan duduk di la ilaha. Tak, kita mengerti hukum. Hukum dia. Mana? 20 yang mustahil di Allah apa dia? Tiada. Apa mana? Tak, tiada. Baharu tu mustahil? Tak, baharu. Binasa tu mustahil? Tak, binasa. Tak, itulah yang ada di la ilaha illallah. Tu. Saya nasib saya lah buat macam mana. Orang minta mengajak tauhid. Jadi muka saya ni kalau orang tengok bilang, ustaz payah. Nak buat macam mana? Bagilah peluang main ceramah ke apa ke, tak ada. Paling ustaz mengajak tauhid. Ni saya pun tak ada idea dah. Macam mana nak tarik orang ramai mengaji? Apa? Nampak muka saya ni, ustaz mengajak tauhid. Duk kena mengajak tauhid tu. Bagilah mengajak tafsir ke, hadis ke, kan sedap sih. Ni ngajak tauhid ni lah. Pertama kita nak kena faham. Kedua nak bagi orang lain faham. Tu payah. Ni baru baca ni. Dan boleh diperbuatkan mungkin dan meninggal. Boleh. Artinya tiada mesti, tak wajib tiap-tiap satunya. Tiap-tiap satu daripada perbuat dan meninggal. Tiap-tiap satunya, tiap-tiap satu daripadanya. Tuhan buat kita wajib tak? Tak. Tuhan tak buat anak kita wajib tak? Tak. Harus berlaku. Semuanya harus. Wajaidun fi haqqihi ma'amkana ijadan i'daman karas kihil ghina. Wajaidun fi haqqihi ma'amkana, harus pada Tuhan apa segala saja yang ada. Ijadan nak bagi jadi, i'daman nak bagi tiada, seperti memberi rezeki dan beri kaya. Semua tu harus. Harus saja kita ni kaya. Bila kata harus kaya, apa mana? Tak wajib kaya. Bila-bila boleh miskin. Dan yang miskin pula, tak wajib miskin. Harus dia miskin tu. Bila harus miskin, dia boleh kaya. Dia boleh kaya. Dan yang kaya boleh miskin. Sebab tu kita ni, hidup kita ni harus. Sebab tu ada yang mati, ada yang tak mati, lepas tu mati. Tak ada. Dia tu, apa dia? Duk kekal hidup tak. Sebab apa? Hidup kita ni harus. Sebab tu kaya miskin ni,
Kaya miskin ni, Tuhan harus yang bagi. Orang-orang hak kaya ni kena ingat. Harus je hang. Harus je. Sebab tu di akhir zaman, kita duduk di pintu akhir zaman. Saya sehari dua ni saya duduk sentuh benda ni. Saya jarang sentuh benda ni. Kita duduk di zaman apa dah? Nanti ni duit tak terpakai sehabuk. Sebelum ni orang kaya boleh duduk puasa, aku tak puas duit banyak dalam bank, berjuta-juta. Mereka ni duduk sisa hati. Sebab kemiskinan, dia tak bimbang. Tapi kita akan sampai satu masa, duit dah tak boleh guna nanti. Tak boleh guna dah duit. Hang kaya saja dalam bank. Duit tak boleh kurang. Kita kaya baru ni boleh kurang duit dah. Ada bank yang tak boleh kita buat kurang duit. Betul tak? Tu baru malam raya. Belum lagi jadi perang dunia. Belum lagi minyak mahal. Segala pekerja dikena buang habis. Sampai situ tahap nak keluar duit dalam bank pun tak boleh. Kita akan sampai tahap tu. Dia jangan cerita buat ni. Duk cerita kemak-kemak ni saya bukan seronok cerita buat tu. Tapi hak ni tu tunggu pesan. Sebab tu orang lain tu suruh apa? Suruh tak bela kambing, bela ayam, buat tanam sayur. Kita akan kembali pada zaman dulu. Lah ni siapa ada tanah, tanam dah ubi kayu. Kita bimbang bahaya. Raya baru ni, duit tak boleh kurang. Kalau bank boleh kurang pun, dia hanya had. Ni, sehari dua ni. Mari saya nak kurang duit pun tak boleh kurang banyak. Kenapa duit kita duduk dalam tu? Kalau ada 10,000, kenapa kita tak boleh kurang 10,000? Mereka boleh sekat. Nanti sampai tu orang kaya hang jangan duduk gelap. Hang sini pun duit tak boleh kurang. Duduk dalam bank, beku macam tu. Kita kena jadi macam orang kampung dulu. Orang kampung tak duit dalam mana? Celah bantai. Tak duit dalam beras. Saya lah ni kalau saya ada duit, saya takkan masuk dalam bank. Bank tu orang masuk. Saya orang masuk tak? Siapa nak mencuri, pilah rumah saya. Tak celah tikam, tak celah tu. Simpan. Senang buat kurang. Pokok tu kata, Ustaz, malam tu saya hutang ayam, malam raya tu. Saya beli ayam, duit nak kurang tak boleh. Satu dia lah duit tak boleh simpan. Bos dalam beras tu. Lepas tu orang dulu dia tanam ubi kayu. Tuan-tuan pergi Cirebon, Indonesia, Cirebon. Di Indonesia banyak bukan Cirebon dan tempat-tempat lain. Setiap kampung rumah tu, dia ada satu bidang padi untuk keluarga makan. Dia ada kolam ikan untuk makan. Dan dia ada sayur-sayur. Cabai, kacang brandy. Bukan brandy. Tu pirambi duk abang tu. Pirambi duk abang. Tengok. Gamak pirambi. Hak paling pok mentua sayang pula. Lah pirambi juga. Sebab apa? Semua ada di belakang rumah dia. Saya jarang cerita bab ni. Ustaz ni pelik hari ni duk cerita bab ni. Tak, kita nak pesan lah. Bolehlah nak bela ayam, nak bela itik, tanam, ubi kayu boleh lah. Dia akan kembali zaman dulu. Kita risau tu. Risau malam raya nak keluar duit tak boleh. Ni kalau jadi perang dunia, minyak mahal, semua lah ni tepung dah. India dah mula nak sekat. Ayam dah hilang, pergi mana tak tahu. Ayam hilang. Ayam jadi mahal. India dia sekat bukan kerana rakyat dia tak cukup tepung. Dia baca 5 tahun dia akan datang. Kalau aku duk lepas gandum tepung keluar, rakyat aku nak makan apa 5 tahun nanti. Negara lain pun akan buat macam tu. Akan buat macam tu. Minyak mahal semua. Di Colombo lah ni minyak dah tak boleh nak buruh. Belah-belah Colombia. Minyak pun jadi mahal. Tu kalau belah Afrika, nak beli sayur, duit bawa segundi. Berdabang. Duit Malaysia kita nanti tu. Bukan duit Malaysia, duit lain pun jadi macam tu. Sampai situ nak keluar duit dalam bank tak boleh. Walaupun ada 1 juta. Masa tu apa dia? Yang beli pun ada. Duit kita yang ada dalam apa ni? Tung beras. Masa tu bawa pulang. Orang dulu buat tu. Kalau di Cirebon kalau semain Jumaat ni ramai. Sebab apa? Rakyat dia tak perlu kerja. Nak kerja apa? Nak makan ikan di belakang rumah. Nak makan beras, ada sebilang padi. Memang duk ada. Nak makan sayur, duk ada siap. Jadi mereka tak perlu nak kena start motor, pergi kerja, balik-balik. Tak. Lepas tu di masjid, mereka penuh. Apa? Tak perlu kerja. Kereta tak perlu pakai. Nak pakai apa? Naik kereta kuda je, berdebak-gedebak. Aman kalau tuan-tuan tengok di Indonesia. Di belah-belah. Benda ni. Cirebon, apa lagi? Belah-belah tu kita tengok sana. Mereka tak ada apa.
Lepas tu kita kena belajar kat mereka. Kalau kita bela kambing, kita tak perlu bagi dedak beli. Sebab dedak pun mahal lah ni. Lah ni dedak pun mahal. Oh, ustaz tak apa bela ayam dedak. Dak orang Indonesia, dia bela ayam tanpa dedak. Lembu tanpa dedak. Depa boleh buat. Sampai saya pergi pondok Indonesia tu. Pondok tu, gas buat sendiri. Jamban-jamban tu, impi depa buat gas. Pelajar-pelajar buat gas sendiri, bawa tank gas. Buat masuk di Indonesia. Dia bila susah baru jadi. Dia tak susah, dia tak jadi. Kita Malaysia ni nanti bila susah baru tahu betapa pentingnya ubi kayu. Nanti tengok. Dan ni belalah ayam. Ni Tutuk Utasah duk pesan. Alamat kemat pun memang ada sebut. Tutuk Utasah banyak duk pesan. Dia ni kata nak tanam sayur, nak tanam apa, boleh lah. Sebab apa? Nanti ni duit ada, tapi nak beli tak boleh. Sama ada duit tu tak boleh keluar, ataupun duit tu tak padan dengan harga benda tu. Ataupun duit ada, tapi nak beli tak boleh. Sebab apa? Benda tak ada. Dia akan jadi 3 benda tu. Lah ni, kita nak, kalau gandum tak ada, kita nak beli apa? Duit tak ada. Tapi gandum tak ada. Tak terpakai duit tu. Dia bukan lagi apa? Di akhir zaman ni, perang pun kita akan perang dengan pedang lagi. Dalam hadis. Kita perang macam dulu. Sebab apa? Nak perang kapal terbang. Kapal terbang pakai minyak. Pakai ni. Dia last sekali. Perang macam mana dulu. Macam tarik pedang. Nanti. Saya celik sikit celah tu. Jangan duk cerita ni. Tapi Tok U saya pesan. Kata, kena duk cerita benda ni. Jadi rata-rata, dia pesan. Cuma kita jangan menakut. Kita ada Allah. Lepas tu saya tak suka cerita bab-bab ni. Sebab ada orang dia menakut-nakutkan orang. Saya tak suka tu. Tak, kita nak habaq saya. Tapi kita ada Allah. Kita ada Allah. Dan Zuhir hadis tu kadang-kadang dia mencerita simboliknya. Bukan cerita dia nak jadi benda tu. Kadang-kadang simbolik. Jadi kita cerita apa yang kita dengar. Saya tak suka dia duk menakut. Tuan-tuan, 2025 ni akan kiamat tuan-tuan. Saya juga tak suka. Nabi kata apa? Basyiru wala tunafiru. Gembirakanlah orang Islam. Jangan menakut-nakutkan mereka. Kita kena gembirakan orang. Saya cukup bawah. Di Indonesia banyak tu. Haji cerita macam tu. Nak kemat. Tak kemat dia. Memang ada kala kita kena cerita. Tapi tengok situasi. Ni sampai nak mengaji, takut nak mengaji. Sebab apa? Ustaz kata nak kemat, tak lama dah. Okey, patah balik tak mahu dah cerita tu. Dan tiada nampak dan tiada dibenar pada akal pula bahawa ada suatu yang tumpanan. Tidak ada suatu yang menjadi tumpanan. Tidak ada suatu yang boleh menjadi tempat tumpang bagi tiap-tiap yang lain. Melainkan zat yang apabila difikir padanya pada zat itu, nyatalah bersepakai ia zat. Artinya, melainkan zat yang bersepakai dengan tiap-tiap satu daripada 9 sifat yang lagi akan datang sebutnya. Dan ada ia 9 sifat itu padanya pada zat. Siapa? Dia nak cerita Allah. Ni, tumpanan ni, kita nak kata tempat. Tuhan bukan tempat tapi nak bagi faham. Tumpanan ni, dia satu tempat bagi semua, dia jadi tempat tumpang. Makna dia ni semua tumpang dia. Itu makna tumpanan. Semua tumpang dia. Jadi dia tu dia panggil tumpanan. Jadi nak nama tumpanan ni, dia mesti satu zat yang dia bersepakai dengan 9 sifat. Hak sebelah tadi, itu kaya. Ni nak cerita. Dia nak nama Tuhan ni, dia mesti ada 2 sifat. Sifat istighna dan sifat iftikar. Istighna ni kaya, tak berhajat pada yang lain. Iftikar ni apa dah? Tumpang yang lain dekat dia. Sifat istighna, sifat iftikar. Sifat kalau ustaz duk maji wujud kiram bakok dia
baru duk faham istighraq pula. Dan istighraq, iftikar tu sifat-sifat tu jugalah. Cuma dia pergi letak sifat ni sesuai dekat mana. Sifat ni sesuai dekat mana. Sifat ni sesuai dekat istighraq. Sifat ni sesuai dekat iftikar. Sifat tu juga 20 tu lah. Sebab tu dia panggil berapa? Istighraq sebelah, iftikar berapa? 8. 9. Jadi 11 dapat 9 apa? 20. Hak tu. Sifat tu lah juga. Dia bukan rugi, bukan nak kena tambah. Hak kita duk mengaji juga, cuma lagi nak tahu. Hak ni, sifat ni istighraq. Sifat ni iftikar. Okey, sifat istighraq. Papan hitam tak ada payah. Kalau ada pun saya tak malas nak tulis. Okey, istighraq. Sifat 20 tu, istighraq apa dia? Wujud, qidam, baqa', mukhalafat ta'ala al-hawadis, qiyam bi nafsi. Wah dia ni tak? Wah dia ni khulaq sat. Tu. Kemudian apa dia? Sama, basar, kalam. Bila sama sekalam dia kena tambah makna dia. Kaunuhu. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Jadi sebelah. Kenapa sifat ni dia panggil istighraq? Oleh kerana Allah bersifat, ada sifat-sifat ni di Allah, maka yang lain semua berhajat dekat dia. Dia tak berhajat pada yang lain. Pertama, wujud Allah. Bila Allah ni, bila wujud dia zati, ada dia tidak ada permulaan, maka dia tidak berhajat sesiapa yang menjadikan dia. Bila tak berhajat siapa yang menjadikan dia, maka ketika itu nama dia apa? Tak berhajat. Kaya. Kita ni, kita wujud kita bukan zati. Wujud kita ni dulu tak ada. Wujud Allah zati. Bila ada dia zati, tidak ada siapa pun yang menjadikan dia. Bila tidak ada siapa yang menjadi, yang mewujudkan dia, maka ketika itu dia bebas dan kaya. Sebab tu wujud dimasuk dalam kategori sifat istighraq. Kemudian qidam. Qidam apa nak? Ada dia tidak ada permulaan. Kita ada permulaan. Bila ada Allah tidak ada permulaan, maka tidak ada siapa pun yang memulakan wujud Allah. Bila ada Allah tidak ada siapa yang memulakan, maka dia kaya dan bebas. Maka qidam masuk dalam kategori sifat istighraq. Ni kena faham elok. Sebab ada orang macam mana? Ustaz, kenapa wujud qidam baqa' masuk istighraq? Kenapa pula wahdaniyat, kudrat, iradat masuk iftikar? Dia pihak ulama buat macam tu lah, buat macam mana? Ulama buat macam tu. Kita ikut lah. Bukan. Ulama mana ada pihak macam tu? Dia bukan ulama, bukan bebas-bebas nak pergi letak dah. Ni macam wujud qidam baqa'. Wujud qidam baqa', dia ikut. Kenapa kita tak kata ustaz? Kenapa tak kata pertama wujud, ketiga kudrat, kedua kudrat, ketiga ilmu, keempat mukhalafah? Boleh buat macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Dia kena ikut susunan tartib ta'akul dia panggil. Susunan secara logik. Istighraq macam tu juga. Okey. Wujud qidam. Saya dah cerita dah. Baqa'. Okey. Baqa' dia masuk dalam istighraq. Apa baqa'? Dia tidak binasa. Dia tidak mati. Jadi kita ni, kita mati tak mati? Siapa yang mati? Allah. Tuhan bila dia tak mati, maka dia kaya, tak berhajat pada siapa-siapa. Sebab dia tak mati. Kita ni pertama, berhajat kepada Tuhan menjadikan kita. Yang kedua, kita bergantung kepada Tuhan yang mematikan kita. Jadi Tuhan dia qidam dan baqa'. Maka baqa' masuk dalam kategori sifat istighraq. Qidam, baqa', mukhalafah. Mukhalafah lil hawadith. Tuhan tak sama dengan yang lain. Kita berhajat pada tempat, dia tak berhajat. Kita berhajat kepada sesuatu, Tuhan tak berhajat pada sesuatu. Dengan sebab dia mukhalafah, dia tak sama dengan makhluk. Makhluk sifatnya berhajat. Tuhan tak. Maka mukhalafah tu masuk dalam kategori sifat istighraq, sifat kaya. Tu saya nak bagi tuan-tuan faham bahawa sifat-sifat sebelah istighraq, 9 iftikar, sifat-sifat ni bukan ulama campak-campak gitu dah. Dia ada munasabah yang menyebabkan yang kita faham kata Tuhan ni kaya sebab ada sifat-sifat ni. Dikatakan Tuhan ni yang lain berhajat dekat dia sebab ada sebelah 9 sifat. Okey. Kemudian qiyamuhu binafsi. Ini masuk dalam istighraq.
makna dia pun, arti dia pun kita faham apa mana? Berdiri dengan sendiri. Apa yang berdiri sendiri? Tak berhajat pada yang lain. Tak menumpang yang lain. Dengan sebab Tuhan qiyam nafsi, maka qiyam nafsi masuk dalam istirna. Wahdanak tak? Wahdanak pergi duduk dalam istiqar. Kenapa? Nanti. Kemudian apa masuk? Kudrat iradat. Bila Tuhan ada kudrat iradat, maka Tuhan tak berhajat. Tuhan tak berhajat pada siapa pun yang buat dia. Dia yang buat makhluk. Maka dia kaya. Tapi cuma kudrat iradat masuk dalam iftikar. Sama bahasa kalam. Sama bahasa kalam. Bila Allah ni dia bersifat dengan sama. Okey, dekat sama ni apa munasabah? Kita duk mengajar orang pandai tanya, Ustaz, sama ni apa munasabah dengan kaya Tuhan? Ni kalau tuan-tuan boleh jawab, saya nak tanya. Kalau kita kata, kidam bakok tak apalah. Kidam Tuhan tidak ada awal, maka tidak siapa yang mengawalkan wujudnya. Okey, sama ni apa kena mengenal ni istirna? Sama lawan dia apa? Lawan pendengar ialah pekak. Kalau Tuhan tak bersifat dengan sama, maka Tuhan berhajat kepada mereka yang melengkap dan menyempurnakan kejadiannya. Dia berhajat kepada orang yang mendengarkan dia. Jadi bila Tuhan yang bersifat yang sama, dia tidak berhajat kepada man yukammilu bihi. Itu kat bahasa. Kenapa? Apa kena mengena bahasa dengan istirna? Kalau Tuhan buta, maka Tuhan berhajat kepada mereka menyempurnakan butanya. Mana? Mencelekkan dia. Bila Tuhan ni dia tak buta, maka dia tidak berhajat kepada siapa yang mengubati dia ataupun yang mencelekkan dia. Maka bila dia tak berhajat, maka istirna. Kemudian kalam. Begitu juga. Apa kena mengena kalam dengan istirna? Tuan-tuan faham, saya dah penat ni. Mudah-mudahan kalau tak faham sikit apa. Penat tu. Lah ni Isya dia panjang. Isya dia panjang. Saya banyak masjid duk tanya. Isya masuk ke tak? Kadang panjang pasal. Penat dia cerita. Kerja saya duk cerita ni penat. Okey, kalam. Tak. Dia boleh saja kalau kita kata apa? Tuan-tuan hafal je. Sebelah istirna. 9 iftikar. Habis boleh ya. Boleh. Tapi perangai saya tak boleh. Saya tak tanya saya jadi bohong. Apa? Saya cerita saya sini pun tak faham. Lah ni kalau orang tanya. Kalam kenapa masuk dalam istirna? Apa kena mengenal kalam di sini? Tuhan bila dia tak ada kalam, dia bisu. Bila dia bisu, dia berhadap pada orang yang menyempurnakan dia. Orang mengubati dia. Orang yang memberi dia boleh bercakap. Bila dia ada perkata, maka dia tidak berhajat pada siapa pun yang menyempurnakan dia. Bila tak berhajat, maka kalam itu masuk dalam istirna. Maka kaunuhu tu dia ikut makni lah. Kaunuhu sami'an bahasa Melayu dia ikut makni. Tak ada apa-apa, tak hurai tu. Okey. Kemudian iftikar. Kenapa wahdaniyah masuk dalam iftikar? Kenapa wahdaniyah masuk dalam iftikar? Ini. Tuan-tuan bayangkan kalau tuan-tuan duk mengajar. Sifat iftikar tuan-tuan ada 9. Pertama, wahdaniyah. Kedua, hayat. Tidak. Kalau kena anak murid yang pandai dia tanya, Ustaz, kenapa wahdaniyah masuk dalam iftikar, tak masuk dalam istirna? Mampu. Kalau tuan-tuan mengajar, saya ada 3 soalan. Kalau boleh jawab tadi, ada lagi 2. Kenapa wahdaniyah tak duduk dalam istirna? Kenapa duduk di iftikar? Kita cakap mudah pada. Dah ulama nak letak dalam tu, biar pergi lah. Ulama bukan macam tu. Jangan duk pergi tuduh ulama tak pasal-pasal. Ulama semua sepakat. Sebab tu tak ada ulama Morocco, wahdaniyah dalam istirna. Ulama Yaman, wahdaniyah iftikar. Ulama Mekah, wahdaniyah iftikar. Tak ada. Semuanya wahdaniyah duduk dalam iftikar. Tak ada ulama khilaf. Sebab tu mereka bukan main-main duk pergi letak. Jangan. Sebab tu kita sampai sekarang ni kita ada jahat adab dengan ulama. Macam saya cerita tadi. Mereka dah mula ajak pada jahat adab. Padahal ulama bukan macam tu. Ulama bukan macam tu. Tapi mereka dah mula jahat adab dengan ulama. Jangan sampai kita yang ahli sunnah pun jahat adab dengan mereka. Kenapa wahdaniyah masuk dalam iftikar? Tuan-tuan cuba jawab lah ni.
Jawab dah hati. Bukan jawab apa? Jawab hati. Kalau kena, kena. Tak kena, tak pandai lagi. Jawab dah hati. Kenapa wahdaniat masuk dalam iftikar? Tak masuk dalam istighnah. Kenapa hayat masuk dalam istikar, tak masuk dalam istighnah? Kenapa kudrat, iradat, ilmu tak masuk dalam istighnah, tapi masuk dalam iftikar? Loceng bunyi lah. Okey, saya cerita wahdaniat ni. Lepas tu yang lain tuan-tuan fikir neraya kot dong. Kenapa wahdaniat dalam masuk dalam iftikar? Bila Tuhan, bila dia satu, dia tak banyak, maka semua tumpu dekat dia. Semua berhajat dekat dia, bergantung dengan dia. Kalau Tuhan ni banyak, maka yang ni ikut Tuhan tu. Yang ni ikut Tuhan tu. Yang ni ikut Tuhan tu. Tapi bila dia satu, semua tumpu iftikar dekat dia. Sebab tu wahdaniat masuk dalam iftikar, tak masuk dalam istighnah. Nanti pada akan cerita di bawah ni. Kalau Tuhan tu 2, 3. Kalau tupanan tu ada 2. Tak nanti 3, 2 cukup dah. Akan binasa alam ni. Tu mudah-mudahan tuan-tuan faham. Kalau tak faham pun insya-Allah pernah dengar. Saya pun masa duduk mengaji pun bukan faham. Kadang-kadang baru faham ni. Bukan apa nak pujuk tuan-tuan. Allah, ustaz payah duk cerita malam. Kita nak ngaji payah masa ni lah. Nak mengaji hak mudah banyak. Buka YouTube je. Nak mengaji hak passion payah ni payah. Nak pujuk tuan-tuan. Apa? Memang saya pun mengaku ilmu jenis macam ni, ilmu tauhid ni dia payah. Ilmu tu payah. Mudah-mudahan kalau yang faham, yang tak faham dia pernah dengar. Rupanya sifat istighnah, iftikar ni bukan jenis duk campak-campak. Dia ada munasabah. Tu wahdaniat tuan-tuan kena faham tu. Wahdaniat tu dia masuk iftikar dengan sebab bila dia esa, semua tumpu dekat dia. Kalau dia banyak, habis. Kalau banyak, hak ni tak tumpu dekat dia. Hak ni tumpu Tuhan ni. Yang ni Tuhan ni. Yang ni tumpu Tuhan yang ni. Tapi bila dia hanya satu, yang lain semua iftikar, berhajat dekat dia, bergantung dekat dia. Itu baru wahdaniat. Dan yang lain pun tuan-tuan fikir sendirilah. Hayat begitu juga. Bila Tuhan hidup, maka berhajatlah yang lain kepada dia. Sebab dia hidup. Kita ni walaupun hidup, tapi sebenarnya hakikatnya mati. Sebab apa? Kita tidak boleh menghidupkan yang lain. Dan kita hidup dengan sebab Allah bagi hidup. Jadi kita sebenarnya mati. Begitu juga hayat. Apa lagi? Hayat. Kudrat iradat. Bila Tuhan ada kudrat, maka Tuhan mencipta yang lain. Bila Tuhan mencipta, maka yang lain berhajat dekat kudrat dia. Begitu juga ilmu, iradat. Sehingga kaunuhu qadiran, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, sifat-sifat makni yang lain. Jadi tuan-tuan catat sinilah. 11 sifat tu dan dengan 9 sifat tadi. 11 wujud, qidam, baqa, mukhalafat alih, qiyam bi nafsih. Tu. Sama basar kalam, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaunu mutakaliman. Yang lain wahdaniah. Wahdaniah, hayat, kudrat, iradat. Kaunu qadiran, kudrat, iradat, ilmu. Kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu aliman. Itu 9 duduk dalam iftikar. Jadi semua tu, semua sifat 20 yang bakal kita mengaji. Dan mungkin tuan-tuan dah faham dah ingat dah dalam hati. Ingat dah di kepala. Sifat 20 tadi. Dia bukan sifat yang lain tak. Sifat kita duk mengaji juga, cuma dipilih letak. Yang ni duduk dalam istighnah, ni dalam iftikar. Itu. Baik, kita berhenti kat mana? Yang lagi akan datang sebutnya. Dan ada ia sifat pada zat Allah. Dan maha suci daripada lawan-lawan 9 sifat. Maka diketahui. Okey, kita berhenti dekat maka diketahui. Dekat sini dia nak cerita benda mudah. Tapi nak fahamnya payah. Ni sini. Dekat kata maka diketahui daripada cakapan itu. Berhenti takat tu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini dapat manfaat pada kita, telah buka kefahaman pada kita, berkat kita sabar mendengar dan kita istiqamah hadir. Dan
kita sampaikan bersama kita yang ni, insya-Allah. Sekurangnya kita bawa lah kawan kita mai dengar mengaji sifat 20 ni, yang mana dia telah menjadi sifat 20 ni, dan menjadi orang panggil dah terbukti keberkesanan ya. Kita tengok orang dulu, masya-Allah, iman depa hebat kejap dengan sebab apa? Depa mengaji sifat 20. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'mal mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wanshur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma min khaifin wa inabatal mukhbitin wa ikhlasu mukinin wa syukra sabirin wa tawbatas siddiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.